mengapa kaum muslimin terutamanya di tanah Melayu dan juga di Indonesia begitu mundur dan terbelakang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi dengan kalian semua tentang satu buku yang bertajuk Kenapa Kaum Muslimin Mundur, yang ditulis oleh Al-Amir Shakib Arsalan. Sebenarnya buku ini adalah jawapan balas kepada Syekh Bashir Imran, seorang ulama di Kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas di mana? Kerajaan Sambas di Borneo. Dia menanyakan dua soalan. Soalan yang pertama, mengapa kaum muslimin terutamanya di tanah Melayu dan juga di Indonesia begitu mundur dan terbelakang? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apa yang menyebabkan timbulnya kemajuan bagi Eropah, Amerika dan juga Jepun? Dan selepas mendapat soalan daripada Syekh Bashir Imran ini melalui perantara Rashid Redha, iaitu ketua pengarang bagi majalah Al-Manar di Mesir, beliau menangguh dahulu untuk menjawab soalan ini. Lalu beliau pergi ke Spanyol untuk melihat dan mengambil ibrah daripada peninggalan ketamadunan Islam di Spanyol, iaitu kerajaan Andalusia ataupun Umayyah. Dan selepas itu barulah beliau menjawab soalan ini dengan menulis satu buku. Kita kena tahu sebab apa umat Islam boleh maju. Sebelum kita tahu sebab apa umat Islam boleh mundur. Okey, antara sebab utama dia kenapa umat Islam boleh maju ialah dengan agama Islam itu sendiri yang disebarkan oleh Rasulullah SAW beserta dengan mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran ini bila kita mendalami, kita mentadabbur Al-Quran, maka kita akan maju bukan setakat di dunia, bahkan kita akan maju di akhirat kelak. Dan dia memberi kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan itulah dua sebab utama kenapa umat Islam maju. Dan sekarang kita lihat sebab-sebab kejatuhan umat Islam. Yang pertama sekali, kenapa umat Islam boleh jatuh? Kalau kita lihat sejarah dahulu, di mana kita ada kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Turki Ottomaniyah, yang terakhir sekali kerajaan Islam yang besar yang jatuh pada tahun 1924. Dan antara sebab-sebab kenapa jatuhnya kerajaan-kerajaan ini ialah yang pertama sekali disebabkan umat Islam tidak beramal dan berjuang untuk agama Islam. Dalam surah Muhammad ayat ke-7, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah wa yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan kukuhkan kedudukan kamu. Ini menunjukkan bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Allah akan kukuhkan kedudukan kita. Apabila kita tak bantu agama Allah, kita tidak beramal dengan apa yang Allah suruh, maka kita pun habis ke laut lah. Bantuan Allah pun tidak berserta dengan kita. Sebab itulah jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Itu sebab yang pertama. Yang kedua ialah sifat takut dan juga kedekut. Sehingga kan Nabi menyarankan kita untuk baca satu doa. Dan bahagian satu verse doa tu ialah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Yang maksud, ya Allah, hindarilah aku daripada sifat takut dan juga kedekut. Bakhil. Sampai kan Nabi menyarankan kita untuk berdoa untuk terhindar daripada penyakit penakut dan juga kedekut ini. Ada satu hadis lain di mana Nabi beritahu di akhir zaman nanti umat Islam banyak, tapi semuanya umpama buih-buih di lautan. Kerana apa? Kerana kita mempunyai sifat wahan, iaitu cinta dunia dan takut mati. Dan sebab ketiga, kenapa umat Islam boleh jatuh ialah disebabkan pengkhianatan sebahagian besar umat Islam. Jika kita lihat bagaimana jatuhnya Umayyah disebabkan pengkhianatan kaum kerabatnya sendiri. Jika kita lihat bagaimana jatuhnya Abbasiyah dan disebabkan pengkhianatan orang Syiah. Jika kita lihat bagaimana kejatuhan Turki Ottomaniyah ada disebabkan puak sekular. Okey, itu kita lihat daripada kerajaan-kerajaan besar di bahagian dunia lain. Jika kita lihat di tanah air kita sendiri, bagaimana kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ada disebabkan pengkhianatan Sikh-Ikul. Yang merupakan orang Islam sendiri. Disebabkan orang Islam lah jatuhnya satu kerajaan Islam yang besar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah disebabkan golongan Zahid dan juga Jamid. Zahid ialah golongan sekular, yang mana mereka mengatakan jika kita kembali ke belakang, kita mengamalkan ajaran Islam, kita tidak akan maju, tidak akan ke depan.
Itu yang pertama, puak sekular. Dan jamid. Jamid ini lebih bahaya daripada puak sekular tadi. Kerana apa? Jamid maksud beku. Mereka mengatakan bila kita mengambil dunia, kita akan jauh daripada akhirat. Sebab itulah kita hanya ambil akhirat, kita tinggalkan dunia. Ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab apa? Allah sendiri berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Itulah sebab-sebab mengapa kita boleh jatuh, sedangkan umat Islam telah berjaya menguasai 2/3 dunia sebelum ini. Dalam buku ini juga, Al-Amir Shakir Al-Salan ada memberi solusi bagaimana kita ingin kembali bangkit menjadi satu tamadun Islam yang gah seperti dahulu. Iaitu yang pertama, kita kembali pada ajaran Islam. Dan kita kembali meramalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita berkorban harta, tenaga dan juga jiwa kita. Lebih baik kita mati dan kita dapat menghidupkan Islam daripada kita hidup tapi kita mematikan Islam. Dan yang terakhir ialah kita menunjukkan apa yang kita imankan. Kerana iman adalah berikrar dengan hati, membenarkan dengan lisan dan menunjukkan dengan amal perbuatan. Seandainya kita beriman, kita perlulah buat ketiga-tiga ni sekali. Bukannya cakap tapi tak buat, cakap tak serupa bikin. Itulah sebuah sedikit tentang buku Kenapa Kaum Muslimin Mundur. Semoga kita dapat menjadi kaum muslimin yang bangkit untuk mengembalikan kegemilangan Islam seperti dahulu, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.